Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kristina Azhara binti Saiful Adli. Nombor ID saya ialah RMC0038. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang bertajuk Ashabul Kahfi. Dikisahkan dalam Al-Quran bahawa Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Siapa Raja Dicyanus? Raja Dicyanus merupakan seorang raja yang jahat dan kejam dan menganggap berhala adalah Tuhannya. Semua rakyat takut kepadanya. Pada masa yang sama, 7 pemuda itu akhirnya membuat keputusan untuk lari bersembunyi dan berlindung ke suatu tempat. Pada masa yang sama, 7 pemuda itu akhirnya membuat keputusan untuk lari bersembunyi dan berlindung ke suatu tempat. Lalu mereka terus ke kawasan pegunungan. Allah SWT berfirman pada ayat 10 surah Al-Kahfi yang bermaksud, ingatkanlah peristiwa ketika sekumpulan pemuda pergi ke gua lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Surah Al-Kahfi ayat 10. Ketika itu, kesemua 7 pemuda tersebut diberi ketenangan dan keselamatan oleh Allah SWT. Mereka telah ditidurkan oleh Allah SWT dengan nyenyaknya dalam gua tersebut untuk masa yang sangat lama. Allah SWT berfirman tentang mereka di dalam gua. Maksudnya, lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya di dalam gua itu bertahun-tahun lamanya. Surah Al-Kahfi ayat 11. Masa terus berlalu, zaman pun telah berubah. Kerajaan kini menjadi sebuah negeri yang maju dan bebas dalam menjalani kehidupan beragama masing-masing. Apabila sampai tempoh yang ditetapkan oleh Allah SWT, mereka pun dibangunkan. Pemuda-pemuda tersebut telah terjaga dari tidur setelah bertahun-tahun lamanya disebabkan perut mereka terasa lapar. Pada masa yang sama, mereka saling bertanya tentang berapa lama mereka tertidur. Para pemuda menyangka mereka hanya tertidur dalam masa sehari atau separuh hari sahaja. Subhanallah. Justru itu, mereka menghantar seorang daripada mereka untuk pergi keluar mencari makanan yang bersih dan halal untuk dimakan. Biarpun dalam keadaan mereka yang masih lagi belum sedar yang keadaan telah pun berubah. Kesimpulannya, marilah sama-sama kita menghayati dan mengambil iktibar daripada kisah 7 pemuda yang digelar Ashabul Kahfi. Pengajaran yang saya dapat dalam kisah ini ialah kita mestilah memohon pertolongan dan perlindungan daripada Allah SWT.
Kita juga haruslah berpegang teguh kepada akidah Islamiah, mengasingkan diri daripada fitnah, mencari makanan yang halal lagi baik. Sekian daripada saya. Saya akhiri penceritaan saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.